Assalamualaikum Ustaz. Izinkan saya bertanya. Apakah hukumnya jika seseorang itu sukar untuk mempercayai wujudnya Dajjal dan Imam Mahdi kelak? Terima kasih Ustaz. Jawapannya ialah ramai di kalangan ulama muktabar mempercayai lebih kurang 50 buah hadis tentang kedatangan Imam Mahdi. Di antaranya Syekh Sya'rawi mengatakan Imam Mahdi yang dijanjikan Rasulullah SAW akan datang di akhir zaman. Itu benar akan terjadi. Dia akan membaiat orang secara serentak dan bukan dia yang meminta orang supaya membaiat dirinya. Tentu kita akan bertanya pula, mengapa orang yang hidup pada zaman itu yang jauh dari ajaran Islam secara tiba-tiba dan secara serentak membaiatnya? Ini tentunya dari sikap yang terpuji yang ditunjukkannya. Ilmunya mendalam, kelakuannya baik dan berjuang menegakkan agama Islam dengan ikhlas, maka orang pun tertarik dengan perjuangannya. Menurut Abul A'la Al-Maududi bahawa seluruh jamhur ulama telah sependapat bahawa Imam Mahdi itu benar akan datang. Namun demikian, ulama tidak sependapat menentukan orangnya. Maksudnya, kita sebahagian ulama siapa yang betul-betul bersifat seperti yang dijanjikannya Rasulullah SAW itu, maka itulah Imam Mahdi. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW sabda, belum lagi terjadi kiamat sebelum muncul Imam Mahdi dari anak cucuku juga. Dan Imam Mahdi itu pun belum datang sebelum munculnya 60 orang pembohong yang masing-masing mereka mengakui dirinya sebagai Nabi. Jika kamu sukar untuk mempercayai sesuatu yang telah dikabarkan dan telah diterangkan oleh Rasulullah SAW itu, maka berusahalah untuk membersihkan jiwa dengan memegang teguh ajaran yang dibawa oleh baginda. Jangan mudah dibawa oleh arus pemikiran yang memutarbelikkan minda umat Islam. Maka hukumnya berdosa jika tidak mempercayai sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum Ustaz, izinkan saya bertanya. Ibu saya ada mengambil air jampi dari seorang Ustaz untuk diminum oleh ayah yang mempunyai perangai yang buruk. Ustaz itu suruh campurkan air tersebut dalam air minuman ayah tanpa dia sedari. Apakah hal ini diajar oleh Islam Ustaz? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang menanyakan soalan. Tidak dinafikan baginda Nabi SAW pernah menjampi penyakit seperti mana baginda juga berubat dengan bahan-bahan perubatan yang lain. Ini disebut dalam hadis-hadis sahih. Namun dakwaan bahawa dengan air atau kismis atau apa-apa bahan jampi, orang yang tidak pintar pun boleh dipintarkan. Suami atau anak yang tidak baik perangainya boleh dipulihkan. Ini sudah luar biasa lagi mengatasi Nabi SAW sendiri. Baginda tidak menjampi kaum Quraisy agar beriman. Bahkan bapa saudaranya yang dekat dan dikasihi iaitu Abu Talib pun meninggal dalam keadaan kufur tanpa dijampinya. Kalau dengan menjampi manusia boleh merubah sikap, pasti Nabi SAW akan menjampi telaga Zamzam kerana itu sumber air Quraisy ketika itu. Pasti Quraisy akan berubah apabila terminum. Hal ini tidak berlaku dalam sirah baginda. Kalau benar ada orang boleh menjampi sehingga mengubah sikap manusia kepada baik atau mencerdikkan manusia, maka eloklah kita mengupahnya menjampi empangan-empangan air di negara ini agar semua rakyat menjadi baik dan cerdik. Ketahuilah sesungguhnya jalan untuk manusia mendapat hidayah adalah dakwah yang benar, keikhlasan hati penerimaannya dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256 hingga 257.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Maksudnya, tidak ada paksaan dalam agama, yakni agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan, yakni kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah SWT, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan, yakni tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, yakni cahaya iman. Dan orang-orang yang engkar, penolong-penolong mereka ialah Taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan-kegelapan. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Pengajaran mempelajari akidah Islam adalah penting bagi umat Muslim kerana membantu mereka memahami keyakinan dasar dalam agama Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang Allah, Nabi, kitab suci, malaikat, hari kiamat dan takdir. Melalui pengajaran ini, umat Muslim dapat memperkuatkan iman mereka, mengenal tugas dan tanggungjawab sebagai Muslim serta hidup sesuai dengan ajaran agama mereka. Terima kasih.